Putrajaya dengan tajuk kita malam ni hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia dan bacaan Al-Muq. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Datuk untuk memimpin bacaan umum kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Datuk dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Datuk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih pada pengacara majlis pada malam ini yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama kepimpinan dan ahli jawatankuasa Gemma Nur Iman, para asatizah, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kuliah Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia, berdasarkan peruntukan hukum syarak dan juga undang-undang. Malam ini kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan muta'ah, iaitu sagu hati perceraian yang disebut dalam undang-undang, ataupun pemberian yang wajib bagi suami ke atas isteri selepas bercerai. Dan insya-Allah jika sempat nanti saya sentuh jika sempatlah berkaitan juga dengan nafkah iddah. Jadi balik kepada muta'ah, muta'ah, istilah muta'ah ni yang disebut sebagai sagu hati perceraian kepada pihak isteri. Ada orang yang mempertikaikan istilah ni, istilah sagu hati bercerai. Seolah-olahnya sagu hati ni nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Seolah-olahnya begitu, sagu hati. Jadi dalam undang-undang kita, dalam undang-undang keluarga Islam kita, kita lihat ada tafsiran diberi dalam enactment undang-undang keluarga Islam kita. Kalau di Negeri Sembilan, di Nota Birai, di Nota Birai pada peruntukan muta'ah dalam undang-undang keluarga Islam ni disebut muta'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Nota Birai ini maksudnya ada nota di tepi peruntukan undang-undang yang ada dalam enactment undang-undang keluarga Islam. Dan dalam tafsiran juga disebut dalam saya nak rujuk juga di dalam enactment undang-undang keluarga Islam di Negeri Sembilan ini
tafsiran berkaitan dengan muta'ah. Ya. Jadi muta'ah dalam enactment undang-undang keluarga Islam ni disebut muta'ah ni adalah bayaran sagu hati. Bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada isteri yang diceraikan. Ya. Jadi di Negeri Sembilan tafsirannya masih menggunakan perkataan sagu hati. Ya. Bayaran sagu hati kepada isteri yang diceraikan. Jika saya juga merujuk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Pahang. Ingat enactment Undang-Undang Keluarga Islam di Pahang ni lebih pada anggapan saya lah, ya. Mungkin lebih tepat lagi lah, ya. Tafsiran muta'ah yang diberi menurut undang-undang, iaitu di section tafsiran di Pahang ini, ya, dinyatakan muta'ah artinya pemberian yang wajib atas suami kepada isteri kerana bercerai dengan syarat-syarat yang tertentu mengikut hukum syarak. Ya. Maknanya di sini pemberian yang wajib daripada suami kepada isteri tadi, ya, itu tafsiran muta'ah yang diberi di Negeri Pahang. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Maknanya bukan semua wanita yang bercerai ni layak dapat muta'ah. Ya, saya pun dah terangkan dalam kuliah yang lepas. Ya. Mungkin jika bercerai itu disebabkan oleh pihak isteri sendiri, kelemahan di pihak isteri, ataupun kecacatan di pihak isteri, maka mungkin dia tidak layak, ya, untuk dapat muta'ah. Apa pun yang akan memutuskan ialah mahkamah. Ya. Mahkamah lah yang memutuskan sesama ada seorang wanita yang diceraikan itu layak ataupun tidak layak untuk dapat muta'ah. Ya. Balik kepada peruntukan undang-undang, ya. Di Negeri Sembilan, ya. Di Negeri Sembilan saya ingat hampir sama saja, ya, peruntukan yang ada di wilayah Persekutuan, di Selangor dan lain-lain, ya. Di Negeri Sembilan peruntukan Seksyen 58, ya, menyatakan selain haknya untuk memohon nafkah, ini nafkah iddah lah, ya, seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah, dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut memerintahkan suami supaya membayar sejumlah wang yang adil dan patut mengikut hukum syarak. Ini peruntukan undang-undang. Jadi kalau kita tengok peruntukan undang-undang ni untuk melayakkan seseorang isteri tadi ni mendapat muta'ah, ya, selain daripada dia memohon nafkah iddah lepas bercerai itu, kalau kita lihat frasa yang diberi dalam undang-undang ini, disebut di sini seorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut, ya, dia layak, ya. Maknanya bukan salah dia lah bercerai itu, ya. Bukan salah dia, ya. Perceraian itu berlaku mungkin atas kesilapan ataupun kecacatan ataupun kelemahan di pihak suami, ya. Sama ada cerai biasa, ya, berlaku suami tidak menunaikan tanggungjawab umpamanya, ya, suami tidak telah melakukan darar, ya, pada isteri, ya, sehingga berlakunya cerai, ya, sama ada cerai biasa ataupun cerai fasakh, ya. Itu frasa yang pertama yang disebut dalam peruntukan undang-undang ini. Jadi apabila diceraikan tanpa sebab yang patut, boleh memohon muta'ah, ya, atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Jadi untuk melayakkan seorang isteri tadi ni untuk dapat bayaran muta'ah tadi ni, dia boleh, dalam undang-undang disebut boleh memohon, ya, kepada mahkamah, ya. Jadi apabila disebut boleh ni, bukan mesti, bukan mesti, ya,
Boleh ni maknanya nak minta pun boleh, kalau tak nak minta pun boleh. Saya pun dah jelaskan dalam kuliah kita yang lepas. Ada wanita yang tak nak tuntut. Satu pun dia tak nak tuntut. Sebab dia merasakan terlepas daripada ikatan perkahwinan itu pun dah satu rahmat bagi dia. Ini dalam kes-kes yang tertentu lah. Contoh, isteri yang dizalimi, yang selalu dipukul, ini ada kes-kes tertentu lah, selalu didera dan tidak diberi nafkah dan sebagainya, bertahun-tahun hidup menderita, dulu badan cabi, sekarang kurus kering. Ni pernah berlaku kes depan saya sendiri, sebab tu saya boleh cerita. Ini bagi orang yang wanita yang sebegini, yang menderita sepanjang perkahwinan dia, mungkin dia bersabar bertahun-tahun sampailah satu peringkat tak boleh bersabar lagi, dan bagi dia berpisah dengan suami yang menyebabkan dia menderita tu pun dah cukup dah, tak nak tuntut apa-apa. Jadi dalam peruntukan berkaitan dengan muta'ah tadi ni, disebut di sini boleh memohon muta'ah. Isteri tadi boleh memohon muta'ah. Ini terpulang pada isteri tersebut lah. Boleh memohon muta'ah atau pemberian syahwati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu, apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami supaya membayar sejumlah wang. Mahkamah pun boleh juga. Maknanya mahkamah pun bukan mestilah. Tak semestinya mahkamah memerintahkan suruh suami bayar muta'ah. Jika mahkamah dapati isteri itu tak layak dapat muta'ah, mahkamah boleh je tidak memerintahkan bayaran muta'ah. Itu maksudnya boleh, mahkamah boleh. Tapi maknanya bila mahkamah dapati isteri tadi layak dapat muta'ah, maka mahkamah akan memerintah suami tersebut membayar sejumlah wang yang adil dan patut. Sejumlah wang yang adil dan patut ini terpulang kepada pihak mahkamah lah, untuk menentukan jumlah yang munasabah berdasarkan apa yang saya bahas dulu, kedudukan pendapatan suami semasa bercerai, kedudukan dan juga taraf isteri semasa bercerai, dan juga faktor yang ketiga yang boleh diambil kira ialah had ataupun tempoh, berapa lama mereka telah mendirikan rumah tangga, tempoh perkahwinan pihak-pihak itu pun diambil kira. Untuk mahkamah menentukan sejumlah wang yang adil dan patut mengikut hukum syarak. Sekejap lagi saya akan kongsikan kes-kes yang telah diputuskan oleh mahkamah, bagaimana mahkamah menentukan jumlah yang adil dan patut mengikut hukum syarak. Jadi hadirin dan sekalian, saya ingat saya terus pergi kepada kes lah. Saya nak kongsikan beberapa kes, nanti termasuk juga kes yang dirayu, yang saya putuskan pada tahun kes rayuan Negeri Sembilan, yang saya pengerusikan rayuan itu pada tahun 2022, tahun lepas, Jun tahun lepas. Sebelum kita pergi kepada jumlah yang munasabah tadi ni, adil dan juga patut menurut hukum syarak tadi, saya kongsikan beberapa kes yang menunjukkan macam mana isteri tadi layak mendapat muta'ah. Dalam satu kes yang pada tahun ini kes lama lah, kes lama
pada tahun 2001 dalam jurnal hukum. Saya rujuk kes ini yang mana yang Ahmad Arif Datuk Haji Ibrahim Lembut. Datuk Haji Ibrahim Lembut ni bekas bos saya lah. Waktu dia bersara tu Tan Sri lah. Ni kes waktu beliau menjadi Ketua Hakim Syar'i di Melaka sebelum beliau mendapat gelaran Datuk. Kes saya tak payah sebut nama lah siapa lawan siapa ni. Jadi yang Ahmad Arif Tan Sri, sekarang ni Tan Sri lah, dah bersara. Dia menyatakan mengikut keterangan ternyata perceraian bukan daripada sebab yang keaiban pihak isteri atau fasah isteri, tetapi dari suami sendiri, mana kelemahan dari pihak suami lah. Ini cerai dengan talak satu. Oleh itu pihak isteri berhak mendapat kedua-dua, iaitu nafkah dan juga mut'ah. Nafkah ni maknanya nafkah iddah lah. Jadi ini antara yang diputuskan oleh yang Ahmad Arif Datuk Haji Ibrahim Lembut ketika itu Ketua Hakim Syar'i Negeri Melaka. Apabila perceraian itu bukan kelemahan di pihak isteri, maka isteri layak untuk dapat mut'ah. Kemudian dalam kes yang lain, Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan antaranya isteri yang telah diceraikan tanpa sebab munasabah. Ini satu kes lain lah. Saya pun tak sebutkan nama pihak-pihak. Isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang munasabah setelah hidup selama lebih kurang 13 tahun mendapat 4 orang anak dalam kes ni. Perceraian dengan cerai cara biasa, bukan isteri minta fasah. Fakta-fakta pertimbangan untuk mendapat mut'ah, fakta-fakta ini menjadi pertimbangan untuk mendapat mut'ah serta kadar mut'ah yang diberikan oleh mahkamah. Ini antara kes yang telah diputuskan. Kemudian dalam satu kes yang lain, Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Kelantan memutuskan bahawa isteri yang diceraikan selepas disetubuhi berhak mendapat mut'ah. Manakala perceraian atau pembubaran perkahwinan yang disebabkan oleh isteri atau isteri yang memohon fasah, maka isteri tidak berhak mendapat mut'ah. Ini kes rayuan yang di Kelantan. Di mana kes rayuan di Kelantan ni kalau kita lihat jika isteri pembubaran perkahwinan itu disebabkan oleh pihak isteri ataupun isteri yang memohon fasah, maka isteri tak berhak mendapat mut'ah. Ini kes rayuan di Kelantan. Jadi ada sedikit isu di situ kalau kita lihat kes rayuan di Kelantan ni, kat mana kalau isteri mohon fasah, isteri tak berhak mendapat mut'ah. Cumanya amalan yang kemudiannya yang telah diputuskan oleh mahkamah rayuan di negeri lain, di wilayah persekutuan, di Selangor dan sebagainya, jika isteri itu mohon fasah disebabkan ada sebab-sebab yang munasabah, contohnya didera oleh pihak suami, ataupun kelemahan di pihak suami lah, isteri tadi masih layak untuk dapat mut'ah. Ini kes antara satu kes yang diputuskan pada 2008. Isteri mohon fasah. Ni kes ni saya tak baca juga siapa lawan siapa. Isteri telah mohon fasah dan dakwaan bahawa suaminya telah tidak menunaikan tanggungjawab nafkah zahir. Nafkah makan minum lah. Pihak mahkamah telah menerima permohonan tersebut dan membenarkan tuntutan mut'ah sebanyak 140,000
daripada tuntutan asal sebanyak 300,000 ya. Ini kes satu kes yang telah diputuskan pada tahun 2008 ya. Jadi ini satu kes yang kemudian dikomenlah kes ini berdasarkan kes keputusan rayuan di Kelantan tadi ya. Ada yang menyatakan menurut mazhab Syafi'i, jika isteri yang mohon fasakh maka isteri tidak berhak mendapat mut'ah ya. Jadi dalam kes-kes yang lain ya, kita tengok kes-kes yang lain ya. Dalam kes kes yang menjadi rujukan utama ya, di Mahkamah Syariah, antaranya kes yang diputuskan di Selangor yang diputuskan di Selangor ni kes lama. Tengku Ainon Zaharah ni lawan Datuk Husin. Ini antara kes yang menjadi rujukan utama juga di Mahkamah Syariah yang telah diputuskan oleh Haji Arsyad bin Haji Masjuri. Haji Arsyad bin Haji Masjuri ini adalah bekas Qadi Besar Selangor ya, yang bertugas waktu tahun 80-an ya, menjadi Qadi Besar. Waktu itu belum ada lagi jawatan Ketua Hakim Syar'i ya. Beliau memutuskan bahawa isteri berhak mendapat muta'ah ya. Ni dalam kes yang ni dalam kes nusyus ya. Dia memutuskan isteri ni mohon muta'ah. Suami kata isteri tak layak dapat muta'ah sebab isteri ni nusyus ya. Isteri ni telah nusyus ya. Tetapi dalam kes tu yang Amat Arif Qadi Besar waktu itu Haji Asad Masjuri ini putuskan oleh kerana suami gagal membuktikan dakwaan bahawa isteri telah nusyus, maka isteri tadi layak ya dapat muta'ah. Jadi maknanya dalam kes ini satu lagi pertimbangan yang diberi oleh mahkamah ialah sama ada isteri itu nusyus ataupun tidak ya, untuk mahkamah memutuskan sama ada isteri itu layak ataupun tidak layak untuk dapat muta'ah ya. Kemudian ada perbezaan juga ya tentang isteri nusyus tadi ni ya. Contoh kes di Perak ya. Kes di Perak yang Amat Arif Datuk Haji Harusani bin Zakaria ya. Ini dia Qadi Besar waktu itu ya. Qadi Besar waktu itu sebelum jadi mufti ya. Beliau memutuskan bahawa isteri berhak terhadap muta'ah dan tidak terjejas dengan sebab nusyus ya. Jadi kes yang diputuskan oleh almarhum Datuk Haji Harusani ini waktu beliau menjadi Qadi Besar, dia membezakan antara nafkah dengan muta'ah dalam bab nusyus tadi ni ya. Maknanya kalau isteri tadi nusyus, dia tidak layak dapat nafkah. Termasuk nafkah iddah kalau nafkah dalam perkahwinan, kalau diceraikan nafkah iddah jika berlaku nusyus, jika disabitkan oleh mahkamah isteri itu nusyus. Tetapi beliau berpendapat muta'ah tidak termasuk ya, terkecuali ya, walaupun isteri tadi nusyus ni bab lain, bab nafkah, bukan menghalang isteri daripada mendapat muta'ah. Ini kita lihat ada sedikit perbezaan keputusan yang diputuskan oleh qadi besar yang terdahulu dalam memutuskan sama ada isteri itu layak ataupun tidak layak untuk dapat muta'ah ya. Jadi kita balik kepada kelayakan ataupun muta'ah yang dapat ya, yang tuntutan muta'ah yang dituntut oleh isteri di mahkamah ya.
termasuklah berkaitan dengan berapa kadar yang munasabah tadi ni. Ya. Ada beberapa kaedah yang diguna dalam mahkamah syariah oleh para hakim untuk memutuskan kadar muta'ah yang sesuai ataupun yang adil ataupun yang patut ataupun yang munasabah diberikan pada pihak isteri yang diceraikan tadi ni. Jadi berdasarkan keputusan-keputusan mahkamah yang telah dibuat ada beberapa kaedah, antaranya yang pertama, kadar muta'ah tadi ni ditetapkan berdasarkan upah isteri melakukan kerja rumah sepanjang tempoh perkahwinan. Ya. Inilah yang telah diputuskan oleh dalam kes pada tahun 2011, Jurnal Hukum yang kedua yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Jilid yang kedua, yang menyebutkan muta'ah dia kata adalah balasan khidmat layanan isteri termasuk mengurus rumah tangga dan juga anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Ya. Dan dalam kes yang lain, pada tahun 1996, mahkamah menetapkan kadar muta'ah sebanyak RM1 sehari sebagai upah sepanjang tempoh perkahwinan bermula daripada tarikh akad nikah sehinggalah tarikh bercerai. Ini kes lain. Ini bagaimana mahkamah menetapkan kadar muta'ah tadi. Saya ingat di kiraan RM1 sehari ini juga pernah diamalkan di Singapura, dan kalau di Timur Tengah kadar yang diambil kira ialah antaranya beberapa negara semenanjung tanah Arab menetapkan kadar muta'ah ni diambil kira 2 tahun nafkah. Kadar maknanya kadar 2 tahun nafkah. Ya. Maknanya kalau katalah kadar 2 tahun nafkah kalau tak silap saya. Ya. Maknanya kalau dia satu hari kadar nafkah dia sebulan dia layak, kata nafkah dia ni nafkah makan minum kiraan sekarang ni satu hari kita hitung panjang lah, contoh nak bagi contoh ni, minum pagi sarapan dalam keadaan biasa sekarang ni kan lebih kurang RM7 kan, RM7 ataupun lebih-lebih pun mungkin RM10 kan. Maknanya kata RM7 lah satu hari untuk breakfast. Makan tengah hari RM10, makan malam RM10 dengan kadar maknanya lebih kurang RM27 ataupun sekitar RM25 kan sehari. Kalau kali sebulan 25 kali 3 25 kali 3 berapa? 750 lah sebulan kan. Dikalilah dengan 2 tahun 24 bulan. Itu cara, ini salah satu cara kiraan nafkah. Dan kalau kes yang diputuskan tadi ni tahun 1996 tadi, diambil kira macam di Singapura dikira RM1 sehari sebagai upah sepanjang tempoh perkahwinan. Jadi itu kiraan. Ini terpulang kepada hakim. Dia nak ambil approach yang mana. Saya kongsikan ini bagaimana para hakim nak putuskan jumlah muta'ah yang munasabah tadi. Jadi kalau RM1 sehari sebulan RM30. Setahun 30 kali 12 RM360. Nampak macam rendah. Tetapi kalau dikalikan dengan tempoh perkahwinan 20 tahun, 25 tahun dia jadi banyak lah. Ini antara cara-cara bagaimana hakim memutuskan. Kemudian kita tengok dalam kes yang lain. Dalam kes yang lain, ini tahun 90-an, ini kes-kes lama lah. Yang saya kongsikan di sini. Tahun 90-an punya kes ni. Mungkin kadar ni tak sesuai lah sekarang ni. Isteri menuntut kadar mut'ah sebanyak RM50 sebulan. RM50 sebulan. Ni rendah tahun 90-an. Ni awal 90, tahun 91 punya kes ni.
Waktu tu mungkin duit apa ni ringgit ni kadarnya tinggi ya. 5 ini orang biasa lah ni, RM50 sebulan sepanjang tempoh perkahwinan 15 tahun. Ya. Walau bagaimanapun atas rayuan pihak suami, dalam keadaan beliau, pihak mahkamah mengurangkan tempoh sehingga 8 tahun. Ya. Walaupun tempoh berkahwin 15 tahun, tetapi kadar yang dituntut oleh isteri tadi ni dikurangkan jadi 8 tahun saja. Ya, jadi maknanya 8 tahun kali 12 bulan kali RM50 sebulan tadi. Jumlahnya 4,800. Ya. Ini antara kes yang pernah diputuskan ya, di mahkamah. Ya. Kemudian kes Rokiah lawan Idris. Ini kes yang famous lah. Ini tahun, ini pun hujung 80-an kes ni, kes-kes lama yang dimuatkan dalam jurnal hukum ya. Juga ya menetapkan kadar mutaah RM1 sehari. Ya, RM1 sehari sepanjang tempoh perkahwinan 35 tahun 3 bulan. Lama ni. Ya. Perkahwinan yang panjang 35 tahun 3 bulan 5 hari. Menjadikan jumlah semuanya RM12,695. Walaupun 35 tahun ya. Ini kes tahun 1988. Ya. 1988 dah berapa puluh tahun dah yang dulu ya. Ini kes lama lah. Kemudian kita nak tengok kes yang banyak pula ya. Saya nak kongsikan. Ini kes yang tuntutan mutaah ni yang banyak ya. Ini tahun 1999. Isteri diceraikan dengan talak 3. Ya, menuntut mutaah sebanyak RM500,000. Ini tahun 99 ni, kalau tuntut RM500,000 ni maknanya orang kaya lah ya. Ini kes di Pahang. Jadi Mahkamah Tinggi Syariah Pahang memutuskan bahawa jumlah mutaah yang isteri berhak ialah 1/4 daripada nafkah. Nafkah bulanan lah ni ya. Atau 1/3 daripada nafkah tempat tinggal. Dalam kes ni, nafkah isteri ni RM800 sebulan. Ni orang kaya lah waktu tu ni ya, tahun 99 ya. Jadi hakim ni mengambil, hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang ni mengambil pendekatan, dia kata sama ada suku daripada nafkah bulanan, ya, nafkah sebulan RM800, suku maknanya 200 lah kan. Atau dia kata 1/3 daripada nafkah tempat tinggal. Maknanya sewa rumah lah ni, ataupun apa ni ya, sewa rumah tempat tinggal 600 sebulan. Kemudian dia kata sepanjang tempoh perkahwinan selama 18 tahun. Jadi maknanya ini menjadikan jumlah mutaah, maknanya 18 tahun kali 12 bulan kali, kalau ambil sewa rumah tadi RM600, bahagi 1/3. Jumlahnya yang dia layak ialah 43,200. Ini bagaimana Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang membuat keputusan jumlah mutaah yang sepatutnya. Tuntut RM500,000. Tetapi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pahang ambil pendekatan, dia kata kena kira, saya pun tak faham bagaimana dia ambil kira 1/3 daripada nafkah tempat tinggal dia, RM600. Dikali dengan 18 tahun, dapat jumlah dia 43,200. Ya. Jadi kita tengok ini kes-kes yang agak lama ya, yang saya kongsikan tadi tu. Bagaimana dulu ni mungkin waktu itu tidak ada panduan yang dan sebagaimana yang undang-undang yang seragam yang ada sekarang. Ya. Ini contoh yang dahulu ya. Nanti saya kongsikan contoh yang terkini lah ya. Yang dahulu sebab waktu itu mungkin undang-undang belum seragam lagi. Bila saya kongsikan tadi undang-undang yang ada sekarang, berdasarkan juga
perbahasan hukum syarak yang saya kongsikan dalam kuliah yang lepas, sekarang ini mahkamah mengambil kira 3 faktor lah sekurang-kurang. Yang pertama, kedudukan pendapatan suami sewaktu bercerai, itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan isteri dan taraf isteri semasa bercerai, dan juga tempoh masa, tempoh lamanya perkahwinan pihak-pihak. Ini 3 faktor yang dalam kes-kes rayuan yang diputuskan di mahkamah syariah yang terkini. Itu tadi itu kaedah yang diguna pakai sebelum ini. Itu tadi kaedah yang disebut tadi berdasarkan apa? Upah, RM100 sehari, 2 tahun nafkah kalau di negara Arab, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, berdasarkan pendapatan bulanan suami. Kita lihat kes-kes yang bagaimana mahkamah putuskan muta'ah ini dikira berdasarkan pendapatan bulanan suami. Dalam satu kes yang diputuskan pada tahun 2001, pihak isteri telah menuntut muta'ah sebanyak RM4,000. Ini kes Negeri Sembilan. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan meluluskan kadar muta'ah sebanyak RM1,000 sahaja. Berdasarkan gaji bulanan kasar suami RM2,484 sebulan dan gaji bersihnya sebanyak RM1,825. Ini kes yang diputuskan antara yang diputuskan Negeri Sembilan. Kemudian kes lain yang diputuskan di Kuala Lumpur, isteri menuntut muta'ah sebanyak RM168,000. Ini agak tinggi lah, tahun 2005. RM168,000. Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur memutuskan bahawa jumlah yang wajib dibayar sebagai muta'ah hanyalah sebanyak RM10,000. Berdasarkan pendapatan suami sebanyak RM10,000. Kita tengok kes Negeri Sembilan tadi, gaji bersih dia tinggal RM1,800, dia minta muta'ah RM4,000, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah putuskan layak RM1,000 saja. Kita lihat di Kuala Lumpur, dia tuntut RM168,000, tetapi gaji suami RM10,000, maka yang layak muta'ahnya adalah RM10,000. Ini tengok pendapatan suami. Maknanya, kalau kita tengok hakim di Negeri Sembilan dan juga di Kuala Lumpur mengambil kira gaji suami tadi ni. Maksudnya kalau gaji suami tinggal RM1,000 lebih sebulan, muta'ahnya lebih kurang itu juga, RM1,000. Di Kuala Lumpur tadi gaji suami RM10,000 sebulan, muta'ah yang dia layak adalah RM10,000 juga. Ini kes antara cara bagaimana mahkamah putuskan berdasarkan gaji suami, pendapatan bulanan suami. Tengok pula kes di Kelantan. Kes di Kelantan, isteri ni menuntut muta'ah RM100,000. Mahkamah Syariah Kelantan meluluskan sebanyak RM15,000 berdasarkan pendapatan bulanan suami RM15 hingga ke RM20,000 sebulan sebagai seorang kontraktor. Jadi ini kes di Kelantan. Kemudian suami ni merayu ke mahkamah rayuan untuk kurangkan RM15,000 muta'ah tadi, minta kurang tapi ditolak. Ditolak. Maknanya mahkamah rayuan di Kelantan pada tahun 2005 ni, kes ni tahun 2005, maknanya jumlah muta'ah yang diputuskan oleh mahkamah tinggi tadi ni, mahkamah rayuan bersetuju berdasarkan pendapatan suami, pendapatan bulanan suami antara RM15 ke RM20,000 tadi. Kemudian kes di Selangor. Kes di Selangor, muta'ah yang dituntut oleh isteri sebanyak RM20,000. Kemudian mahkamah tinggi menetapkan bahawa jumlah muta'ah yang wajib dibayar adalah sebanyak RM5,000 berdasarkan pendapatan bulanan suami di antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan. Jadi saya lihat di sini, kita lihat, kita boleh ambil faham di sini, tak banyak beza lah. Negeri Sembilan, Selangor,
wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan, apabila melihat kepada pendapatan suami, maknanya hakim-hakim sekitar tahun 2005, tahun yang berkenaan, dan dipersetujui pula oleh Mahkamah Rayuan macam di Kelantan tadi ni, menetapkan makna jumlah muta'ah hampir sama dengan jumlah pendapatan bulanan suami. Ini satu faktor yang diambil, ini bukan semua kes ini kaedah, antara kaedah yang diguna oleh hakim, oleh hakim mahkamah. Kemudian itu berdasarkan kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, berdasarkan kemampuan serta harta yang dimiliki oleh suami. Tadi pendapatan bulanan. Ini kaedah ketiga yang diguna oleh hakim untuk menetapkan jumlah yang munasabah tadi ni, berdasarkan kemampuan serta harta yang dimiliki oleh suami. Ini kes, saya rujuk kes di Selangor, di mana tuntutan asal, tuntutan muta'ah yang dibuat oleh isteri adalah sebanyak RM1 juta. Ini kes tahun 2011. Isteri tuntut RM1 juta. Kemudian Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah meneruskan daripada RM1 juta yang dituntut oleh pihak isteri tadi, Mahkamah hanya meneruskan muta'ah yang wajib dibayar sebanyak RM200,000. RM200,000 maknanya berapa persen daripada lebih kurang 20% lah daripada jumlah asal yang dituntut. Selepas mempertimbangkan keadaan isteri serta kemampuan suami, kedudukan keuangan suami lah, dan hartanya pada ketika itu. Itu yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Kemudian satu kes yang kes lain di Selangor juga. Isteri menuntut muta'ah sebanyak RM144,000. Sebaliknya, ni kes tahun 2004. Sebaliknya pihak suami menawarkan muta'ah sebanyak RM10,000. Isteri tuntut RM144,000. Suami tawarkan RM10,000 saja. Berdasarkan pendapatan bulanan suami sebanyak RM10,000. Ini yang suami ni lah. Suami mungkin merujuk kes yang pendapatan bulanan tadi. Apa yang Mahkamah Tinggi Selangor putuskan, dia putuskan jumlah muta'ah yang wajib dibayar adalah sebanyak RM48,000. Ini nampak lain sedikit keputusan di Selangor. Tuntut RM144,000, pendapatan bulanan suami RM10,000, Mahkamah Perintah RM48,000. Kemudian dalam kes ada banyak kes ni. Ni kita tengok kes yang melibatkan saham pula. Bagaimana mahkamah. Ini kes, satu kes yang diputuskan pada tahun 2004. Suami merupakan seorang jurutera perunding, berpendapatan lebih daripada RM16,000 sebulan, memiliki simpanan ASB sebanyak RM75,000, simpanan KWSP sebanyak RM323,000, saham syarikat RM175,000, saham syarikat RM175,000. Kemudian ada sebuah rumah bernilai RM400,000, di tahun 2004 punya kes, yang disewakan sebanyak RM1,500 sebulan. Isteri tuntut muta'ah RM250,000. Isteri tuntut. Yang mahkamah putuskan, ni kes di Kelantan. Yang mahkamah putuskan daripada tuntutan isteri sebanyak RM250,000 tadi ni, mahkamah putuskan yang layak
diperintahkan oleh mahkamah untuk dibayar oleh suami kepada isteri tadi, muta'ah dia ialah sebanyak 70,000 ya. Ini mahkamah syariah Kelantan. Kemudian suami telah buat rayuan. Buat rayuan kepada mahkamah rayuan kurangkan kepada 50,000 ya. Daripada 250,000 tadi yang dituntut oleh pihak isteri, maknanya yang muktamadnya mahkamah putuskan 50,000 sahaja ya. Ini berdasarkan maknanya pendapatan bulanan dia ada saham, ada rumah yang disewakan ya, ada apa tadi lagi ya, duit ESB ya, wang kabel SP dan sebagainya. Ini kita lihatlah bagaimana ya mahkamah putuskan. Saya dah pukul berapa ya? Dah pukul 9 ya. Saya nak beri peluang untuk ni, saya nak kongsikan kes saya lah ya. Selepas ini saya buka untuk soal jawab ya. Kes yang saya putuskan rayuan di Negeri Sembilan pada tahun lepas ni, saya bacakan ya. Saya bersama dengan Yang Arif Datuk Haji Hussein bin Harun ya, Hakim Rayuan ya, panel rayuan, dan juga Yang Arif Datuk Haji Muhammad Radi bin Haji Abdul Latif ya. Kami bersidang 2 kali tak silap saya ya. Kali pertama tu kita nak mendengar hujahan ya, pihak-pihak di Mahkamah Rayuan, dan kali kedua tu barulah kita buat keputusan ya. Kes ini ya, saya baca sedikitlah kodnya fakta kes ni. Jadi dalam kes ini pihak-pihak ni berkahwin tahun 79 ya. Kemudian tahun 79 lama ya, bercerai 2017. Tempoh perkahwinan lebih kurang 38 tahun ya. Jadi kita boleh bayanglah berapa lamanya tempoh perkahwinan kedua pihak ni. Jadi bila kita tengok kes macam ni pun kita rasa terkilan juga. 38 tahun berkahwin, bercerai juga ya. Jadi pada saya amat menduka citakanlah ya. Ada 3 orang anak. Kemudian pihak isteri ni telah memfailkan tuntutan muta'ah di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan pada tahun 2017, menuntut sebanyak RM135,290. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan yang layak ya, tuntutan muta'ah daripada RM135,000 ini, yang layak dapat muta'ah hanyalah RM20,145.89 ya. Jadi dalam kes ini Hakim Mahkamah Tinggi ya, waktu perbicaraan telah merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ya, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Perundangan Islam jilid 7 ya. Fiqhul Islam wa Adillatuh ni ada 8 jilid, ataupun setengah cetakannya ada 9 jilid ataupun 10 jilid, berdasarkan ini terbitan penerbitan yang mana lah ya. Ada terbitan yang lama biasanya 8 jilid saja ya. Yang baru ni cetakan baru ni ada yang diterbitkan jadi 10 jilid ya. Itu yang ni lah ya. Tapi kandungannya hampir sama saja ya. Jadi kitab yang dirujuk ni, Fiqhul Islam wa Adillatuh ni, yang dirujuk oleh hakim bicara di peringkat Mahkamah Tinggi ya, iaitu dalam kitab ni disebut muta'ah yang ditetapkan tidak kurang daripada 30 dirham ya. Yang dirujuk oleh Yang Arif Hakim bicara di peringkat Mahkamah Tinggi. Dan kes rujukan yang diambil daripada Fiqhul Islam Adillatuh ni, 30 sekurang-kurangnya 30 dirham ni, juga telah diputuskan dalam kes rayuan di dalam satu kes Mahkamah Syariah ya, yang lain ya, yang juga mengambil pendekatan yang sama, iaitu
pemberian muta'ah ini sekurang-kurangnya 30 dirham. Cumanya di peringkat bicara mahkamah tinggi, hakim ini menetapkan 30 dirham tadi ni dengan menyandarkan nilai dirham dengan harga emas, ya, semasa perceraian, ya. Jadi ini yang diputuskan di peringkat mahkamah tinggi, ya. Kemudian bila diputuskan oleh hakim bicara di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan, ya, suami tadi merayu, suami merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah sebab dia tak puas hati nak kena bayar RM20,145.89 tadi, ya, sebagai muta'ah tadi. Jadi antara alasan yang dirayu tadi ni, dia kata bahawa hakim telah terkhilaf, ya, dalam memutuskan kadar muta'ah sebanyak RM20,145.89 dengan menyandarkan kepada nilai emas tadi ni, ya. Nilai emas, dan juga berdasarkan kemampuan, ya, kemampuan pihak suami tadi semasa bercerai. Jadi ini sebab tu dirayu kepada mahkamah rayuan. Jadi di peringkat mahkamah rayuan, kami, hakim-hakim rayuan seramai 3 orang, kita telah membincang sama ada hakim telah terkhilaf dalam memutuskan kadar muta'ah sebanyak 20,000 tadi ni, ya. Jadi dalam memutuskan kes ini, kami telah merujuk kepada kitab Mughnil Muhtaj, yang dikarang oleh Imam Asy-Syarbini, Imam Khatib Asy-Syarbini. Kitab Mughnil Muhtaj ini kitab yang muktabar, yang dirujuk dalam fiqh mazhab Syafi'i, yang dirujuk oleh kebanyakan hakim, termasuklah hakim-hakim rayuan, ya. Dalam kitab ini menukilkan yang saya bacakan terjemahan sajalah, saya tak baca matannya. Kemudian sekiranya kedua-dua suami isteri tadi tidak bersepakat mengenai jumlah muta'ah, maka hakim hendaklah menentukan kadarnya melalui ijtihadnya mengikut apa yang sesuai pada ketika itu, yang ini ketika bercerai, dengan mengambil kira hal keadaan kedua-dua suami dan isteri dari segi susah atau senang suami serta nasab isteri dan sifat-sifatnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang bermaksud, hendaklah kamu memberikan muta'ah kepada mereka, yakni isteri-isteri, iaitu ke atas suami yang kaya mengikut kadarnya yang sesuai dengan kekayaannya, dan ke atas suami yang miskin mengikut kadarnya yang sesuai dengan kesempitannya. Jadi bila kita rujuk kepada kitab Mughnil Muhtaj tadi ni, dan juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, faktor yang hakim kena ambil kira ialah kedudukan suami ketika bercerai. Sama ada dia seorang yang kaya ataupun seorang yang miskin ataupun yang sederhana, ya. Begitu juga tentang kedudukan isteri, sifat-sifatnya, maknanya taraf kedudukan isteri semasa bercerai itu kena diambil kira. Sama ada isteri ni golongan bangsawan, orang kaya, ataupun orang sederhana, ataupun orang marhain macam biasa sahaja, ya. Itu semua diambil kira, ya, berdasarkan nas dalam kitab Mughnil Muhtaj tadi dan juga sandaran ayat Quran, ya. Itu antara yang menjadi panduan, ya. Sepatutnya menjadi panduan kepada hakim untuk menentukan kadar muta'ah yang sesuai, ya. Kemudian ada lagi lah kes-kes lain yang kami rujuk untuk membantu kami membuat keputusan, ya. Jadi antara yang pandangan kami lah, ya, setelah, ya, kami selanjutnya merujuk kepada kaedah pengiraan muta'ah yang digunakan pakai oleh hakim bicara,
di mana penetapan jumlah mut'ah berdasarkan kepada pendapat fuqaha bahawa kadar minima mut'ah yang disunatkan iaitu tidak kurang 30 dirham yang dirujuk tadi dalam kitab Al-Fiqhul Islam Adilatuh. Kami juga merujuk kepada kitab I'anatul Talibin, juzuk yang ketiga. Dalam kitab I'anatul Talibin ni juga ada menukilkan pandangan 30 dirham ni. Wa yusannu alla yanqusu an 30 dirhaman. Sunat kadar mut'ah itu tidak kurang daripada 30 dirham. Ini sandaran nas fiqh dalam kitab I'anatul Talibin. Seterusnya kami Hakim Rayuan mendapati bahawa hakim bicara dalam alasan penghakimannya dalam rekod rayuan mengambil pengiraan 30 dirham tadi ni berdasarkan nilai semasa tarikh perceraian tadi dengan menjumlahkan nilaian adalah sebanyak RM20,145.89. Jadi bagaimana hakim tadi dah boleh buat? Boleh ambil boleh buat kesimpulan jumlah 20,000 lebih tadi ni. Daripada 30 dirham tadi. Jadi hakim bicara berdasarkan kepada nilaian emas. Nilaian emas. Jadi pandangan kami Hakim Rayuan, saya bacakan baliklah keputusan yang telah kami buat. Pada dasarnya kami tiada halangan dengan dapatan hakim bicara berkenaan sunat kadar mut'ah ditetapkan tidak kurang 30 dirham. Kerana ada nas yang kukuh yang dirujuk berdasarkan kitab tadi. Ini kami tak nak ganggulah. Maknanya kami bersetuju dapatan hakim bicara tadi nak menentukan mut'ah tadi tidak kurang daripada 30 dirham. Walau bagaimanapun, setelah penelitian semula dibuat, kami mendapati kaedah pengiraan yang ditunjukkan oleh hakim bicara dengan menyandarkan logam dirham kepada nilaian emas adalah tidak sekata dengan nilaian harga logam tersebut dan ianya membawa kepada keperluan untuk kami campur tangan dapatan hakim bicara tersebut. Apa maksudnya di sini? Jadi kita hakim bicara ni tugas kita sebenarnya tak boleh campur keputusan hakim yang terdahulu jika dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang dan hukum syarak. Tapi jika keputusan hakim bicara itu tidak tepat, tidak dibuat dengan betul, jadi itulah tanggungjawab hakim rayuan untuk membetulkan. Jadi dalam kes ini ada panjang ni pada saya ringkaskan saya ringkaskan. Sehubungan dengan itu kami berpandangan bahawa kami ini hakim rayuan lah, saya sebagai pengurusi dan juga dua orang lagi hakim rayuan. Kami berpandangan bahawa apa yang dikehendaki daripada perkataan dirham dari nas yang kami rujuk dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh tadi, ialah mata wang yang ditempuh daripada perak, mata wang perak dan bukannya dinar ataupun wang emas. Hakim bicara rujuk dinar. Jadi kami tak bersetuju. Sebab mata wang dirham ini biasanya disandarkan kepada mata wang perak, bukannya dinar. Oleh kerana dirham merupakan mata wang perak, maka apa jua pengiraan nilaiannya perlulah berdasarkan kepada harga logam perak dan bukannya logam emas. Justru kami menjelaskan perkara ini, kami merujuk kepada penilaian harga perak semasa tarikh perceraian. Jadi kami hakim rayuan menukarlah menukar perintah hakim mahkamah bicara tadi. Kami betulkan sepatutnya hakim bicara menggunakan nilaian perak, bukan nilaian emas.
Jadi untuk dapatkan jumlah tu balik maka dirujuklah harga perak, ya, harga perak sewaktu perceraian tahun 2017 tersebut, ya. Jadi kami dapati, ya, bila dikira balik semula, ya, 1 dirham, ya, 1 dirham bersamaan dengan 2.975 gram perak, ya. Mengikut ringgit Malaysia berjumlah RM9 lah, ya, RM9. Maka bagi menentukan kadar mut'ah kami membuat formula pengiraan, ya. Iaitu 1 dirham tadi RM90, RM9, 1 dirham RM9. Kali 30 dirham, ya. Kemudian dikali 38 tahun berkahwin tadi. Sebab tempoh perkahwinan diambil kira, ya. Jadi jumlah yang ya, kami dapat iaitu RM10.260, ya. Jadi maknanya rendah separuh lah daripada RM20,000 lebih tadi. Bila kira balik dengan kiraan perak, jumlah dia sebanyak RM10.260, ya. Jadi kami bersetuju bahawa jumlah tersebut merupakan suatu kadar mut'ah yang munasabah dan wajar dengan menimbangkan faktor kemampuan suami dan latar belakang isteri, ya. Jadi dalam kes ni suami ni memang bukan orang senang lah, ya. Sebab itu kami berpandangan jumlah 20,000 itu terlalu tinggi, ya, untuk ditunaikan oleh pihak suami, ya. Dan juga kami mendapati cara pengiraan hakim tadi tidak tepat, maka tanggungjawab kami lah, ya, hakim-hakim rayuan, untuk membetulkan kekhilafan hakim bicara, ya. Itu satu kes yang ni lah yang saya sendiri kendalikan dan dimuatkan, dalam jurnal hukum, dimuatkan dalam jurnal hukum, boleh rujuk lah, ya. Saya tak ingat jilid yang keberapa. Kes ni dijadikan panduan lah, ya, antara dijadikan panduan oleh hakim-hakim bagi memutuskan, ya, jumlah mut'ah yang sesuai. Jadi sekarang dah 9.18, dah lebih masa, tapi tak apalah, saya buka lah. Seingat saya berhenti di situ, saya buka soalan terus. Boleh, ya? Hari ni boleh tu, hari ni kita tak ada kuliah isyak. Ya, okey. Kejalan je. Ya. Kalau ada soalan, siapa yang nak bertanya soalan kat Datuk. Tak sempat lah saya nak sentuh pasal ni nafkah iddah ni, kita dah kuliah akan datang, insyaAllah, ya. Boleh, insyaAllah. Ya. Berkaitan dengan mut'ah tadi, kalau ada nak tanya lah, kalau tak ada. Ya. Saya ingat jelas. Datuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sila. Saya ada kemusykilan, Ya. macam kita kata kan, kalau kita muta'ah tu dia bagi yang sama dengan gaji bersih suami kan. Itu pandangan lama lah dalam mahkamah syariah. Itu. Ya. Sebab kalau ikut yang itu, kalau gaji dia contoh 1,000, lepas tu dapat 1,000, jadi suami tu apa yang dia nak makan? Betul. Dia begini. Itu okey. Sebenarnya boleh je. Sekarang ni sebenarnya untuk apa ni, menetapkan kadar muta'ah yang sesuai ni, saya dah sebut tadi, yang sekarang ni dia ambil kira 3 faktor lah, 3 faktor utama. Yang pertama, kedudukan keuangan suami, semasa bercerai. Yang kedua, kedudukan dan juga taraf isteri semasa bercerai. Dan yang ketiga, berapa lama pula tempoh perkahwinan pihak-pihak. 3 faktor. Yang kata tadi ni, pandangan ini hakim-hakim yang terdahulu, sekitar tahun 2000, 2005 dan ke bawah, yang menyandarkan kepada gaji bulanan suami itu, boleh juga diambil sebagai sandaran oleh hakim. Cuma disebut tadi, maknanya kalau dia gaji dia 1,000, muta'ahnya 1,000, apa dia nak makan? Dia bukan begitu sebenarnya. Contoh, bila mahkamah perintah tadi dalam kes yang 10,000 yang saya sebut tadi ni, mahkamah perintah
10,000 untuk dibayar muta'ah, dia kemudian tu dia akan tertakluk pula dengan cara bayaran. Ya. Maknanya mungkin boleh bayar ansuran. Contoh 100 sebulan sehingga diselesaikan jumlah itu. Ini biasa kita buat di mahkamah syariah. Maknanya boleh bayar ansur ya, hadirin hadirat sekalian ya, boleh bayar ansur. Ya. Ingat dah menjawab dah kot ya. Terima kasih Datuk. Sama. Ada soalan lain ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuntutan muta'ah ni ada Ya. ciri-ciri yang tertentu saja yang boleh menuntut ataupun semua pencerai yang boleh menuntut muta'ah? Saya dah sebut tadi dah. Yang dikehendaki oleh undang-undang itu isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Ya, maknanya perceraian itu berlaku bukan salah pihak isteri. Maka layaklah isteri menuntut muta'ah tadi. Ya. Terima kasih Ustaz. Apa-apa pun mahkamah lah yang akan menentukan. Ya. Jika kata sekarang ni mohon fasah contohnya kan. Mohon fasah, kalau ikut pandangan yang lama, siapa yang mohon fasah tak layak. Ya. Tetapi kita dapati berdasarkan nas-nas yang ada, yang lain boleh juga mohon fasah. Ya, walaupun mohon fasah boleh juga tuntut muta'ah jika bukan disebabkan oleh pihak isteri tadi. Contoh mohon fasah sebab dipukul, didera ya, dan sebagainya lah. Ya. Ada banyak lagi ya. Boleh mohon muta'ah tadi. Yang akan memutuskan ya adalah mahkamah lah. Kalau dibantah oleh pihak suami, kata isteri tidak layak memohon, ini banyak juga kes yang berlaku. Sebab isteri yang mohon cerai, dia kata isteri yang mohon cerai maka dia tak layak dapat muta'ah ya. Tetapi cerai itu kita tengok adakah cerai itu cerai disebabkan oleh pihak isteri ataupun cerai yang dimohon oleh pihak isteri tetapi disebabkan oleh pihak suami. Suami tak bertanggungjawab, suami tak menunaikan kewajipan nafkah, suami mendera isteri, darar dan sebagainya. Ya. Itu banyak faktor lah ya. Wallahu a'lam. Boleh faham ya? Ya. Ya. Ada soalan lain ke? Ada yang kat tangan ni? Suami tak kerja. Suami tu tak bekerja macam mana? Okey. Kalau suami tak bekerja, kita tengok berapa banyak ni lah. Berapa banyak kita tengok pula kedudukan keuangan dia. Ada banyak cara ya. Kadang-kadang suami ni tak kerja tapi dia punya harta dia berlipat kali ganda. Jadi bila nak mohon saya bagi tip lah pada hadirin sekalian ya. Bila kita ni tak kira kita lah ni ya, kira saudara mara kita, adik-beradik kita yang terlibat dalam perbicaraan ni mahkamah syariah ni. Kita kena bersedia. Apa maksud saya bersedia? Maklumat ya. Sebab bila bercerai kita nak kita macam-macam kita nak tuntut ni kan. Biasanya lah yang isteri akan tuntut nafkah iddah, muta'ah, nanti nak tuntut nafkah, nak tuntut hak jagaan anak, nak tuntut nafkah anak dan sebagainya. Nanti kita akan bicara lanjut ya kaitan dengan perkara itu. Jadi kita kena bersedia dengan maklumat. Apa maklumatnya? Kedudukan keuangan suami itu. Maklumat kedudukan keuangan suami, berapa banyak suami ni punya harta, ya, saham-saham dia, duit dia di bank, apa lagi? Tanah yang dia ada berapa keping. Itu. Ini bila berkahwin ni, maklumat-maklumat tu ada yang isteri langsung tak ambil tahu langsung tak ambil. Ini pada saya satu kesilapan besar lah. Kalau tak tahu langsung. Bagaimana nak dapat tahu ni? Ada cara. Dalam peruntukan tata cara mal, tata cara mal ni maknanya bagaimana prosedur perbicaraan di mahkamah syariah. Kita boleh minta
perintah mahkamah. Minta perintah mahkamah supaya pihak suami tadi menzahirkan kedudukan keuangannya dan juga segala harta yang dia ada. Ya. Boleh minta perintah mahkamah. Ya. Ini sebab itu kalau boleh, maknanya bila bicara di mahkamah syariah ni, mungkin kita orang biasa ni payah sikit lah. Kita perlukan bantuan. Bantuan siapa? Peguam syar'i lah. Ya. Kalau tak mampu peguam syar'i swasta, kita minta lah bantuan peguam kerajaan. Di Jabatan Bantuan Guaman, kita ada peguam syar'i yang terlatih untuk membantu. Jadi perintah penzahiran ni penting. Kadang-kadang sebab bila yalah, suami ni percaya je kan pada suami masa dalam tempoh kahwin tu. Dia pun tak tahu berapa banyak suami dia punya harta. Berapa banyak suami ni punya saham, tanah, kereta, rumah. Ini penting. Itu bila kita bukan tak minta bercerai ni kan, bila berlaku perceraian, maklumat-maklumat ni mustahak. Jika tak ada maklumat ni, macam mana kita nak tuntut? Sebab mahkamah bila nak perintah nafkah, kemudian tu harta sepencarian, maklumat-maklumat ni kena ada. Kalau tak ada, boleh minta perintah penzahiran dokumen, kita panggil. Ada cara dia. Bagaimana kita nak memaksa pihak suami tadi ni ataupun bekas suami tadi menzahirkan kedudukan keuangan dan hartanya di mahkamah. Ada cara dia. Mengikut prosedur tata cara mal yang ada dalam peruntukan undang-undang kita. Wallahu alam. Saya dah bagi tip dah tu ya. InsyaAllah boleh ni. Mungkin boleh kongsi lah. Datuk. Ya, sila. Datuk, boleh? Sila. Saya daripada kumpulan sokongan ibu tunggal. Saya tanya, boleh ke kalau kadar muta'ah ni dibandingkan dengan nisbah waktu kita kahwin dengan dia tu, kita kerja. Lepas tu kita kerja, selepas kahwin pun kita masih bekerja. Selepas tu selepas beberapa tahun perkahwinan, dia perlu belajar pergi ke luar negeri. Jadi suruh saya berhenti kerja sebab nak bawa anak-anak sekali kan. Jadi saya ikut. Okey, teruskan. Terputus ke? Dan terputus ni dengan apa ni? Line tak berapa jelas tu Ustaz, tapi dia masih ni lagi. Saya faham tu. Saya dah dapat tangkap dah soalan tu. Ini pun ada juga kes ni berlaku di mahkamah syariah. Betul. Saya jawab teruslah kot ya. Saya dah faham dah kedudukan. Boleh Datuk, boleh. Okey. Jadi pengorbanan isteri dalam tempoh perkahwin ni nak ambil kira masa bila? Adakah dalam kes muta'ah ataupun dalam kes lain? Saya dah bagi tip tadi, saya dah bagi panduan tadi. Yang diambil kira untuk muta'ah ni iaitu yang pertama, pendapatan suami waktu bercerai, kedudukan isteri dan taraf isteri semasa bercerai, dan tempoh perkahwinan. Jadi pengorbanan isteri pada rumah tangga, tanggung suami belajar dan sebagainya, masa bila nak kira? Ini waktu dia akan jadi relevan bila tuntutan harta sepencarian nanti. Kat situ sebenarnya. Masa tuntutan harta sepencarian, sumbangan langsung, sumbangan tidak langsung isteri kepada rumah tangga akan diambil kira oleh mahkamah. Cuma saya sebut tadi persediaan kita lah. Kita kena ada bukti. Kita ada kena bukti transaksi keuangan yang kita keluarkan. Ini mustahak disimpan. Ataupun sekurang-kurangnya kita ada rekod lah. Kita ada rekod duit keluar masuk. Kalau perlu simpan resit. Macam kita contoh kita bayar yuran pengajian. Yuran pengajian suami tadi ni, sambung belajar tadi ni. Kita yang tolong bayar.
Kalau boleh rekod tu kita simpan lah. Ya. Kadang-kadang tak perlu simpan pun. Ya. Dalam banyak kes bila ini mustahak kita buat catatan tu. Ya. Bila catatan tu dibentangkan di hadapan mahkamah, kita buat secara kronologi. Contohnya, saya bagi contoh lah ya. Tahun 2000 saya keluar duit untuk suami sambung belajar sebanyak 5,000 contohnya. 5,000. Biasanya bila hal-hal ini keluarga terdekat pun tahu. Ya. Keluarga-keluarga terdekat ni boleh jadi saksi. Ya. Jadi bila kita keluarkan perkara ni di mahkamah, bentangkan di hadapan mahkamah, kemudian diakui pula oleh saksi-saksi yang di pihak kita, biasanya pihak satu lagi tu tak dapat dah nak nafi. Ya. Dia akan mengakui di hadapan mahkamah, betul, isteri saya ada pernah keluar duit untuk ni, untuk ni. Biasanya begitu, ya, di hadapan mahkamah. Cumanya kita ni yang menuntut di mahkamah ni lebih baik bersedialah. Ya. Ada dia punya dokumen dia, kalau ada rekodnya, ya, resitnya dan sebagainya. Ya. Jadi balik pada soalan tadi, maknanya pengorbanan isteri kepada rumah tangga tadi ni akan jadi relevan bila dalam kes tuntutan harta perceraian nanti. Ya, dalam muta'ah tu mungkin tak berapa relevan lah. Ya. Tak berapa relevan. Wallahu alam. Ya. Boleh cuba, ya, boleh cuba insya-Allah. Okey, soalan lain? Ada? Boleh saya Ya. Datuk, saya sambung ke soalan tadi. Boleh. Terputus. Ya, boleh. Jadi soalan saya, bolehkah saya sebagai isteri yang dah berhenti kerja atas arahan dia, lepas tu saya bila ikut sana pun dia suruh kerja, saya kerja, selepas tu bila balik ke tanah air, dia bekerja lah sebab saya dah ada anak kecil, jadi saya jaga anak kecil saya tu yang ada masalah jantung apa semua, sehinggalah dia ceraikan saya. Jadi adakah relevan ke kalau saya buat muta'ah ni, saya masukkan nisbah gaji saya kalau saya tak berhenti tu sehinggalah tempoh dia ceraikan ke macam mana? Sebab saya nak nilaikan pengorbanan saya tu macam mana? Itulah yang saya sebut tadi, nilai pengorbanan tu lebih relevan dalam kes tuntutan atas perceraian. Cuma ada satu lagi tuntutan dalam mahkamah ni yang dipanggil hutang perkahwinan. Jadi maknanya kalau kata yang semua perbelanjaan yang puan keluarkan tadi ataupun jumlah duit ya, kerugian yang puan terpaksa berhenti kerja tadi dikira sebagai hutang. Itu sama ada boleh ataupun tidak, saya pun tak boleh nak bagi jawapan lah. Boleh buat kes, trial case ke mahkamah, boleh tuntut. Tetapi akhirnya nanti mahkamah lah yang akan menentukan sama ada diluruskan ataupun tidak. Ya. Saya fahamlah itu maknanya. Dia sebenarnya begini ya, bila dah bekerja ni, sebenarnya segi hukum syarak disebut juga dalam kitab-kitab ya. Sebenarnya suami ni bila dalam keadaan yang isteri dah bekerja ni, dia tahu dah isteri bekerja ya. Suami sebenarnya tak boleh paksa isteri berhenti kerja. Tak boleh paksa. Isteri yang dah sedia bekerja, kecuali maknanya isteri tadi dengan rela hati lah. Dengan rela hati nak berhenti kerja, berkorban demi rumah tangga. Ya. Itu lain. Ya. Jadi kalau kata, itulah kita tengok. Sebab dalam nas syarak pun sebenarnya silent. Sama ada boleh tuntut ke tidak ganti rugi tadi ni, bila dipaksa oleh ataupun diminta oleh pihak suami berhenti kerja, tuntut balik jumlah gaji yang sepatutnya dia dapat dalam beberapa tahun tu. Ya? Sebab tadi diceraikan kan. Ya? Itu dalam kedudukan nas di segi hukum syarak tak ada sandaran nas. Cumanya boleh ya, pada saya lah mungkin ada ruang
jika itu boleh dikira sebagai hutang, wallahu alam, ya. Belum ada kes lagi saya ingat ya. Bolehlah kalau puan nak cuba, ya. Wallahu alam. Yang tu saya boleh jawab kot, ya. Terima kasih. Datuk. Sama-sama. Ya. Ada soalan ni, saya murni dari Kelab Sokong Ibu. Maaf tu. Kalau cerai hakam, cerai bain sughra, boleh juga ke dapat muta'ah? Cerai melalui hakam. Ni saya minta tangguh lah ni, ya. Takutkan saya salah jawab. Saya nak kena rujuk balik, ya. Soalan daripada Puan Murni ni, daripada Kelab Sokongan Ibu Tunggal tadi. Cerai melalui hakam, cerai bain sughra, ya. Boleh juga dapat muta'ah ataupun tidak. Nanti saya tawakuf dulu, ya, soalan ni. Ni tolong ingatkan saya, insya-Allah nanti saya cuba jawab dalam kuliah akan datang. Kedudukan keuangan suami, kedudukan dan taraf isteri, tempoh perkara itu yang tadi, ya, yang saya kongsikan tadi. Ada lagi soalan lain ke? Dah pukul 9. Datuk ada yang tanya ni, kalau daripada Sarawak sama ke kata dia? Sama je. je. Undang-undang Sama sama je je. kan? Satu Malaysia sama je, undang-undang. undang-undang sama. Okeylah, undang-undang sama je, ya, Puan apa ni? Puan Asmaul Husna Ahmad Sakawi. Ya. Sama, ya. Saya ingat satu Malaysia, undang-undang keluarga Islam ni boleh kata seragam lah. Ya. Alhamdulillah. Boleh kata 95%, lebih lah kot. 95% seragam. Kalau ada beza pun sikit-sikit je, ya. Maaf Ustaz, ada satu lagi saya nak sambung. Ya. Adakah tempoh kita menuntut tu Ustaz, selepas perceraian tu? Ada tempoh yang ditentukan untuk menuntut muta'ah? Di Mahkamah Syariah ni yang berkaitan dengan harta ni ada tempoh, ya. Ada tempoh. Kalau ikut dalam kitab-kitab yang lama ni, saya bagi Mahkamah Sivil dululah. Mahkamah Sivil ni dia tuntutan dia tak boleh lebih daripada 6 tahun. Bila ataupun melebihi 6 tahun, maka dia akan menghalang orang tu buat tuntutan. Itu Mahkamah Sivil. Kita di Mahkamah Syariah ni, kaedah asalnya tak ada had. Ya, tak ada had. Maknanya selagi hak dia tu ada, dia boleh tuntut lah. Cuma dalam pandangan mazhab ada yang mengatakan 90 tahun, ya, 80 tahun lebih, ya. Kalau tak silap saya dalam kes satu kes rayuan di Terengganu, kes rayuan di Terengganu, ada had, ya. Ada had tempoh, tak silap saya tak ingat berapa puluh tahun tu, ya. Cuma dengan waktu yang munasabah lah, ya. Tempoh, ya, yang kita boleh fikir yang boleh diterima oleh mahkamah, tempoh itu masih dikira lagi munasabah, ya. Relevan. Dia munasabah. Datuk, 6 tahun tu dari tarikh diceraikan, macam tu? Daripada tarikh, dari tarikh yang sepatutnya dia dituntut. Bila cerai, boleh tuntut muta'ah kan. Sebelum cerai, hak muta'ah tu tak ada lagi. 6 tahun, daripada tu boleh tuntut lagi lah. Itu kalau di Mahkamah Sivil, Mahkamah Sivil. Kita Mahkamah Syariah tak ada had. Mahkamah Syariah tak ada had. Tak ada had, ya. Cumanya nanti saya rujuk balik yang kes rayuan di Terengganu tu, kalau tak silap saya dalam tempoh 30 tahun, tak silap saya. Lama-lama pun boleh juga, ya, Tok, ya. Dan dia tertakluk kepada budi bicara mahkamah sebenarnya. Kadang-kadang orang perempuan ni bila orang dah ceraikan dia macam tak tahu nak buat apa tu, Datuk tau. Dia tak tahu hak-hak dia. Lepas tu bila orang dia cerita, aku dulu tak minta lah pula tu. Maknanya tak ada hak masa lah. Boleh je lah kalau kata selepas dah bertahun-tahun pun boleh je menuntut, kan? Ya. Boleh, tapi kalau itulah pada saya, kenapa nak tunggu berpuluh tahun? Itulah. Kerana tak tahu tu. Ya, tak tahu dia boleh tuntut lah. Tapi macam
ada orang tu macam Datuk kata tadi lah, bila dah dicerai tu dia dah rasa lega, dia tak nak dah apa-apa, janji Ya, ya. cerai je. Betul, Ada betul, juga betul. yang macam tu. Betul. Jadi dia tempoh tadi dia akan balik kepada budi bicara mahkamah lah, yang menentukan. Jika mahkamah dia akan balik kepada beberapa faktor lah. Mahkamah kadang-kadang ni ada kes yang lambat dituntut ni ada sebab. Contohnya dia sakit, Kan? ataupun contohnya dia berada di luar negara, ya. Ada banyak faktor lah itu yang mahkamah boleh pertimbang, ya. Dia tak tuntut, ya. Kemudian adalah faktor-faktor lain lagi, ya. Contohnya yang kejahilan undang-undang ni tak boleh diterima sebenarnya di segi apa, sebab tak tahu tu. Yang dah moden Ustaz tu kan. Betul. Ya, sekarang ni sebab maklumat dah di banyak hujung dah dalam internet pun Ya. ada. Ha. Boleh bertanya lah. Boleh. Macam puan tadi tu. Banyak kita dah ada banyak ni, banyak Jabatan Bantuan Guaman, Majlis Agama Islam, boleh datang ke pejabat agama, mahkamah dia sendiri, tuntut hak-hak lah kan Datuk kan. Macam Ya. tadi tu sian juga tu dah suruh berhenti kerja, lepas tu cerai kena pula, lepas tu Betul, ada anak kecil sakit Ya. pula. Itu Lepas saya tu bila dia pada cerai saya tu, sebab orang tu tu saya yang nak cadang bela tadi tu. anak kecil semua, Saya isteri tu cadang. juga yang nak bela anak-anak tu, dia pergi kahwin lain. Macam tu kan kesian. Ya, sebab tu saya cadang tu boleh tuntut untuk apa ni? Tuntut sebagai Betul. hutang tu. Ya. Sebagai hutang mungkin boleh dijadikan satu panduan kes baru pula nanti. Mana tahu, ya? Kan? Dia suruh cerai, dia suruh berhenti. Lepas tu katalah gaji kita masa tu dah 3-4 ribu Datuk. Ya, Lepas tu ya. suruh berhenti. Dah suruh berhenti, dah pergi belajar, dia dah habis belajar semua, dia balik Malaysia. Dia cerai je pula. Lepas tu ada anak sakit pula kena bela. Memang beban lah, sian lah. Sekejap saya baca komen ni. Pertama kali dengan suami tak boleh paksa isteri yang dah sedia bekerja untuk berhenti kerja. Orang selalu kata kena taat suami memanjang. Ini orang yang tak faham lah maksudnya. Ya. Taat pada suami ni bukan taat membuta tuli. Ya. Sebab ini saya nyatakan tadi ni berdasarkan kes yang diputuskan juga di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, ya. Kes apa nama saya lupa nama kes yang diputuskan di Mahkamah Rayuan. Dalam kes itu Hakim Rayuan merujuk kepada kitab yang saya nyatakan tadi ni. Ya. Dan juga syarat-syarat yang kata tadi ni yang boleh suruh yang kata tak boleh memaksa isteri berhenti kerja tadi ni, ya. Contohnya dia dah tahu dah sebelum kahwin lagi dia dah tahu isteri ni memang bekerja contohnya, ya. Jadi tak patutlah, tak wajarlah. Ini antara pandangan ulama yang mutaakhirin, ya, ulama yang terkemudian ini, ya. Ada kitab yang tulis oleh ulama Timur Tengah, nanti jika sempat saya kongsikan dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah. Boleh kita berhenti dah 9.45? Boleh Datuk, dah boleh dah. Ada satu soalan tu Datuk. Ada soalan lagi. Apakah yang boleh diklasifikasikan sebagai hutang perkahwinan? Ya. Apakah yang boleh diklasifikasikan sebagai hutang perkahwinan? Apa-apa belanja yang dikeluarkan oleh pihak isteri yang sepatutnya dibayar oleh pihak suami, itu boleh dijadikan hutang lah. Contoh nafkah rumah tangga kan. Nafkah rumah tangga sepatutnya dibiayai oleh suami. Tetapi isteri yang keluar belanja itu boleh dikira hutang kalau isteri tak reda. Ya. Kan. Boleh. Apa-apa sahaja perbelanjaan rumah tangga yang sepatutnya ditanggung oleh pihak suami tetapi dibayar oleh pihak isteri. Itu boleh dikira hutang jika isteri tadi tak reda lah ataupun ada maknanya persefahaman lah di antara kedua pihak. Bang, ini saya dulukan duit saya. Saya dulukan duit saya.
Nanti awak dapat Contoh. duit bayar balik. Contoh ya. Itu kira hutang tu. Kalau mesti tak halalkan jadi hutang lah. Kan. Itu jadi hutang perkahwinan. Termasuk jugalah beli barang-barang, ya, apa lagi ya, Dia kata tak ada, tak bayar tu, tak gaduh, tak apa. ansuran rumah ke yang bayar apa ni, kan, ansuran kereta apa ya, itu sewa rumah, contoh yang sepatutnya, kecuali lah ada maknanya memang ada persetujuan. Contoh suami tanggung perbelanjaan makan minum rumah tangga, contoh ya. Isteri keluar duit belanja anak sekolah, ini persetujuan bersama ya. Itu tak kira hutang, mana dah ada persetujuan bersama, contoh ya. Kalau maknanya isteri kata ni saya bang, macam mana ya, yang tu hutang ya. Yang tu hutang, boleh tuntut ya, boleh senaraikan lah. Okey, boleh kita berhenti. Mari kita berhenti tu. Kita baca ilmu tu dan tak tu. Boleh, insya-Allah. Okey, kita baca ilmu, nanti saya tutup majlis. Sekejap ya. Stop. Auzubillah. InsyaAllah kita baca sama-sama ya, surah Al-Mulk. Ya, saya sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan penjelasan yang amarif terhadap kes-kes yang pernah dihakiminya dan diperjelaskan juga tentang khilaf pendapat tentang nusyus, boleh tuntut nafkah muta'ah, juga tuntutan muta'ah terhadap kes-kes yang dituntut akan diputuskan oleh mahkamah syariah mengikut kemampuan dan bergantung kepada pendapatan bulanan suami. Moga semua yang disyarahkan, yang dikongsi oleh Datuk menjadi pedoman dan ilmu yang bermanfaat kepada semua jemaah. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan Datuk ataupun minggu-minggu yang akan datang lah. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah yang istiqamah menunggu sampai pukul apa? Dekat pukul 10 dah. Alhamdulillah. Saya mewakili Gubernur Imam, mohon maaf hanya ada sebab kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu pada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Datuk membacakan doa penutup, surah kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. أخيرا التسبيح كفارة dan surat سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.